أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi di dalam surau ini sementara menunggu menunaikan salat fardu isya. Kita sama-sama menyambung perbincangan ataupun kupasan kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Azim. Jadi dalam beberapa siri pertemuan kita yang lepas, kita telah bincangkan sebenarnya ada dua bab yang telah kita bincangkan. Pertamanya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut memahami matlamat Al-Quran. Jadi interaksi dengan Al-Quran ini dengan cara mencapai objektif. Al-Quran diturunkan untuk tujuan apa, maka kita pun ikuti matlamat itu supaya kita dapat memahami Al-Quran dan mencapai objektif penurunan Al-Quran. Yang kedua, dalam bab yang kedua kita telah sama-sama lihat Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran secara hafazan. Secara hafazan ni Dr. Yusuf Qaradawi kita dah bincangkan juga. Kesimpulannya, beliau menganjurkan kepada kita supaya menghafaz Al-Quran sebanyak mungkin yang kita boleh, sebanyak mana yang kita boleh. Dan dalam kitab ini dia juga bincangkan tentang hafazan, kelebihan-kelebihan hafazan Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Kemudian kita juga bincangkan tentang matlamat, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran Al-Azim dari sudut tilawah, hifzan wa tilawatan wa istima'an. Dia ada tiga. Berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut hafazan kita dah selesai. Kita juga dah bincangkan sebahagian daripada berinteraksi dengan Al-Quran secara tilawah, secara membaca Al-Quran. Kerana dalam buku ini Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya ini menyebutkan tentang adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran Al-Azim. Antara adabnya ialah ketika membaca, adab membacanya adalah membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Kita dah bincang tartil, bacaan secara jelas, sebutan, baca dengan sebutan yang jelas, dengan makhraj yang betul, dengan harakatnya, tajwidnya yang betul lah, supaya bacaan itu dari sudut sebutannya berkualiti. Hifzan wa tilawatan, tilawah Al-Quran. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi juga bincangkan tentang tilawah ini dari sudut adabnya lagi, ialah beliau menyebutkan kelebihan orang yang membaca Al-Quran berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita pun dah bincangkan hadis-hadis banyak disebutkan
disusun oleh Dr. Suhodawi hadis-hadis yang Nabi bagi tahu kelebihan. Contohnya iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada orang-orang yang berdamping dengannya. Dan banyak lagi lah. Sesiapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, dia akan mendapat satu ganjaran dan satu pahala. Satu pahala, kemudian dia akan digandakan dengan 10. Nabi SAW kata, aku tidak katakan satu huruf, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya untuk alif lam mim saja kita dapat 30 markah, kerana setiap satunya digandakan dengan 10. Alif lam mim 30. Nak beritahu, nak sampaikan di situ ialah banyaknya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Tentang kelebihan membaca Al-Quran lagi, yaitu bagi orang yang membaca dengan lancar, mahir baca Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat. Kemudian mereka yang baca Al-Quran tetapi dalam keadaan tersekat-sekat, tergagak-gagak, tapi masih berusaha nak membaca Al-Quran, dia akan dapat 2 ganjaran, 2 pahala. Pahala kerana dia membaca Al-Quran dan pahala dia bersabar dengan kepayahan yang dilaluinya. Dia tidak lemah semangat, berhenti daripada membaca. Dia meneruskan lagi dan lagi selepas itu untuk mencapai ganjaran pahala. Baik. Kemudian Dr. Suhodawi juga bincangkan tentang at-taghanni wa tahsinus shaut bil Quran. Antara cara berinteraksi dengan Al-Quran lagi dari sudut bacaannya ialah melakukan sedikit bacaan Al-Quran dan memperelokkan bacaan suara, memperelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Dia sebahagian daripada adab tilawah yang disepakati oleh para ulama. Para ulama melihat bacaan Al-Quran ini dia tidak dibaca ketika kita baca Al-Quran, dia tidak dibaca seperti membaca surat Kaabah. Kecuali kita dalam keadaan menyampaikan, mensyarahkan ayat sesuatu, kita sedang bercakap tentang ayat Al-Quran, maka kita baca biasalah. Tapi kalau kita baca Al-Quran ketika tilawah Al-Quran, kita melakukannya, disarankan untuk melakukannya atau memperelokkan suara. Jadi di sini Dr. Suhodawi dalam hal ini juga menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Dalam satu lagi lafaz diriwayatkan oleh Ad-Darimi, hassinul Qur'ana bi aswatikum, perelokkan Al-Quran dengan suara-suara kamu. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'an hasan. Sesungguhnya suara yang bagus itu, suara yang elok itu menambahkan lagi kebaikan Al-Quran. Keelokan Al-Quran itu sedia eloklah, dengan suara yang baik menambahkan lagi. Dan seperti juga hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar, Hasan husnus saut zinatul Quran, suara yang elok itu adalah hiasan bagi Al-Quran. Baiklah tuan-tuan, terdapat hadis-hadis yang sahih yang banyaklah yang menganjurkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang diperelokkan.
yang diperbaiki suara itu, yang dielokkan suara kita. Baik tuan-tuan, seterusnya kita akan melihat lagi pada malam ini Al-Quran, tilawah bainal jahr wal israr. Baca Al-Quran ni antara baca dengan kuat atau baca yang dengan perlahan. Antara bacaan bil jahri wal israr. Dengan baca ni Al-Quran ni nak baca dengan suara kuat ke nak baca dengan suara yang perlahan? Terdapat hadis-hadis yang menganjurkan kepada pembaca Al-Quran supaya membaca dengan suara yang kuat, dan terdapat pula hadis-hadis yang menganjurkan supaya pembaca Al-Quran membaca Al-Quran dengan suara yang sangat perlahan. Dua-dua ada dalam baca Al-Quran. Hadis yang menganjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang kuat dan dengan suara yang perlahan ni dua-dua sahih. Jadi macam mana ni? Jadi contohnya Nabi SAW menganjurkan supaya yataghanna bil Quran, supaya Al-Quran itu dibaca dengan suara yang ada lagu yang sikit. Mestilah sekuat. Kalau lagu secara tak kuat sedikit ni mestilah menunjukkan kepada diangkat suara. Yataghanna bil Quran yajharu bihi, melagukan Al-Quran dan menzahirkan, menjelaskan suara. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang menzahirkan, menjelaskan suaranya, mengangkat suaranya dengan ketika membaca Al-Quran seperti orang yang jahir bis sadaqah, seperti orang yang menzahirkan sedekahnya. Dan orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Hadis sebelum itu menganjurkan kepada baca Al-Quran dengan suara yang kuat. Hadis yang kedua dilihat di sini menekankan supaya baca Al-Quran secara perlahan. Macam mana ni, mana satu ni? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal jam'u bainahuma anna al-ikhfa'a afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam memahami kedua-dua hadis ini, kita himpunkan di antara dua hadis ini. Apabila kita himpunkan dua-dua hadis ini, didapati al-ikhfa afdal, memperlahankan suara bacaan Al-Quran itu lebih baik. Haitsu khafar riya, dari sudut mana? Dari sudut jika kita tidak mahu kepada riya. Mungkin dengan suara yang kuat seseorang itu akan menzahir pada dia, muncul daripada dalam hati dia, sambil-sambil kuat boleh tunjuk, boleh pertengahkan kepada orang bacaan kita. Boleh orang tahu kita baca Al-Quran. Pada orang yang baca ni, suara yang perlahan tu, bacaan dengan perlahan itu lebih baik untuk dia. Boleh jadi dia berada pada situasi ta'adzi al-musallun, dia boleh menyebabkan orang lain terganggu. Maka bacaan yang perlahan itu, situasi itu lebih baik untuk dia. Ataupun ada orang sedang tidur, kita berada di kalangan, di tempat-tempat yang ada orang ramai. Pada waktu itu
bacaan secara perlahan itulah lebih baik. Di dalam nak memahami kedua-dua hadis ni lah, maksudnya yang Nabi ajak supaya baca Al-Quran secara perlahan tu ketika dalam keadaan-keadaan seperti tadi. Orang tu boleh riak, boleh menyebabkan dia riak ataupun kerana boleh menyebabkan mengganggu orang lain, sama ada orang nak beribadat ke, ataupun kerana orang nak tidur ke. Tapi wal jahru afdal fi ghairi dhalik, bacaan yang suara yang kuat sedikit itu, suara yang orang lain boleh dengar juga, pada keadaan-keadaan yang selain daripada itu, ia lebih afdal pula. Seorang yang membaca tapi tidak membawa kepada riak dalam diri dia, maka bacalah kuat. Dalam masa yang sama tidak mengganggu sesiapa pun. Tak ada pun orang duduk tidur ke, orang duduk nak fokus pada benda-benda lain ke, tak ada. Dia tidak berada di dalam masjid, tak ada dalam surau, bukan duduk dalam surau masjid lah maksudnya. Dia dah baca Al-Quran, maka dia bacalah dengan suara yang kuat. لأن العمل فيه أكثر على أن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القارئ. Karena bacaan yang kuat itu pun ada masanya dia akan jadi bagus. Dia bila bagus tu bila orang lain boleh tumpang dengar ke masa yang sama, ataupun orang yang membaca itu dia lebih menjiwai bacaan bila bacaan tu kuat sedikit kan. Tak puas hati kalau baca perlahan contoh, dia rasa sedap bacaan yang lepas sikit, kuat sikit. Wa yajma'uhum ila al-fikr. Dan dia juga dalam masa yang sama, jika orang yang membaca itu boleh menghalang dia daripada mendengar benda-benda lain, ataupun boleh menghilangkan rasa mengantuk, dan boleh menyebabkan dia lebih aktif lagi ke, maka yang pada waktu itu baca secara kuat itu lebih baik. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran itulah yang lebih tahu keadaan dan suasana yang dia perlu ambil. Wa la yadullu li hadzal jam' al-hadis Abi Dawud bi sanad sahih an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid fasami'ahum yajharuna bil Qur'an. Ini dapat kita fahami daripada hadis Abi Sa'id bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid, dia duduk di masjid, fasami'ahum, lalu dia mendengar mereka menjaharkan baca Al-Quran, fakashafa as-sitr, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka penutup tirai, wa qala ala inna kullukum munajun li rabbi munajun li rabbih fala yu'dhina ba'dukum ba'dan. Nabi kata, ketahuilah ketika dalam masjid ada orang baca Al-Quran kuat, lalu Nabi buka sitar petirai, Nabi SAW bersabda, ketahuilah setiap daripada kamu sekarang ini sedang bermunajat kepada Tuhannya, fala yu'zina ba'dukum ba'dan, maka janganlah kamu mengganggu di antara sama kawan-kawan kamu ni, wala yarfa', Nabi kata, dan janganlah seseorang itu mengangkat suaranya di atas orang lain. Maknanya janganlah tu angkat suara dalam keadaan orang lain dah bermunajat kepada Allah dengan mengangkat suara bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bagus dibaca, baca kuat pun bagus, tapi dalam suasana yang tidak tepat masa dia, Nabi larang. Wa qala ba'dhum yustahabbul jahr bi ba'd al-qira'ah wal israr bi ba'dihha. Sebahagian ulama mengatakan bahawa disunatkan untuk suara yang kuat ni pada setengah bacaan, dan sebahagian bacaan itu perlu diisrarkan, dan yang perlu diperlahankan.
لأن المصر قد يمل فيأنس بالجهل والجاهل قد hilang pada sini fayastarihu bil israr. Jadi ada baik buruknya, ada kelebihan dan kekurangan pada masing-masing kedudukan membaca Al-Quran dengan kuat itu mengikut pada situasi dan kepada keadaan itu. Jadi kita dapati kesimpulannya pada adab dalam membaca Al-Quran sama ada kuat ataupun perlahan, kedua-duanya adalah digalakkan, tetapi melihat kepada situasi yang betul. Dalam situasi yang betul, dalam situasi yang salah, maka taklah dibenarkan. Seterusnya Yusuf Qaradawi sebut lagi berkenaan dengan adab dengan Al-Quran yang seterusnya ialah at-tadabbur. Min a'zami adab tilawati al-batinah. Antara adab yang agung dalam membaca Al-Quran ialah at-tadabbur li ma'ani al-Quran, mendalami makna-makna Al-Quran. Wa ma'na tadabbur, apa itu tadabbur? An-nazar fi adbaril umur, melihat dengan mendalam di sebalik apa yang disebutkan, apa yang diperintahkan, apa yang diberitahulah. Ai fi awaqibiha wa ma'alatiha, sebalik apa yang diperintahkan, apa positifnya, negatifnya, tengok dari sudut kebaikan. Maknanya tidak hanya dari sudut maksud ayat, tetapi apa yang nak dicapai daripada ayat, apa yang nak diberitahu, makna yang mendalam daripada penyampaian ayat itu. Yang sangat bagus Dr. Yusuf Qaradawi sebut di sini ialah wa huwa qaribun minat tafakkur. Tadabbur ni hampirlah kepada berfikir. Illa anna tafakkur tasarruful qalb, kecuali tafakkur itu ia melibatkan urusan hati, akal, berdasarkan kepada dalil. Tadabbur ni tasarruf bin nazar fil awaqib. Tadabbur dia lebih lagi jauh daripada itu, iaitu melihat makna ayat itu, kemudian kita melihat objektif yang hendak dicapai daripada suruhan atau larangan. Nah, contohnya lah kita kata tadabbur ni, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia solat. Aqimus solat wa atuz zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang nak dicapai daripada suruhan melakukan ibadat solat? Tadabbur. Lalu kita pun cari ayat-ayat yang berkait dengan suruhan Al-Quran, suruhan melaksanakan solat. Kita dapati ayat Allah berfirman dalam bab solat ni, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat yang difardukan ke atas orang beriman itu adalah suatu ketetapan yang telah ditentukan waktu-waktunya. Allah yang menentukan masanya. Dan penentuan masa maya subuh mesti selepas fajar, tepi fajar. Mesti zuhur selepas aqimis salata liduluki syamsi, mesti lepas tergelincir matahari, hala ke petang, hala ke jatuh. Selepas tu baru boleh sembahyang subuh. Kenapa waktu asalnya ialah waktu sedemikian? Maghrib ba'da ghurubi syams, lepas tenggelam matahari,
Isyak selepas hilangnya cahaya di ufuk. Nah, waktu-waktu itu Allah yang tentukan penentuan masa untuk sembahyang itu. Lalu kita masih mengkaji waktu ni lah. Lalu baca lagi ayat Al-Quran yang berkait dengan solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Ada ayat suruh solat, ada ayat bagi tahu penentuan masanya ditentukan oleh Allah. Ada ayat memberitahu matlamat. Jadi 3 ayat berkaitan dengan solat. Suruh, penentuan masa dari Allah, dan satu lagi matlamatnya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tadabbur ni dia kena garapkan ketika semua tu apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki daripadanya. Lalu kita dapati Allah Subhanahu wa taala suruh kita sembahyang, suruh orang beriman semua solat. Solat itu mesti ikut masa. Supaya apa? Supaya kerana dengan masa itu ditentukan oleh Allah 5 kali sehari semalam, itulah dia memberi kesan kepada pencegahan keji dan munkar. Kalau kita sembahyang sekaligus sehari, pagi-pagi itu kita sembahyang tu 5 kali 5 maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau kita sembahyang pada pagi hari ini, siapa untuk hari ini tak tercapai lah objektif pencegahan keji dan munkar tu. Sebab apa? Penentuan masa tu ada sebabnya. Kita lihat, wow, bila dikaji, diperhatikan mendalam lagi, Masya Allah. Sebenarnya penentuan masa sembahyang pada waktu subuh tu sebelum manusia ni aktif dengan urusan dunia. Dia berjanji dulu di hadapan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadat-ibadat aku, kehidupan aku, perjalanan hidup aku selepas sembahyang ni, di mana-mana buat urusan cari rezeki, buat semua tu kehidupan kita, wa mamati, dan kematian aku, jika berlaku kematian, lillahi rabbil alamin, atas jalan Tuhan sekalian alam. Perjanjian seorang manusia, seorang yang beriman, lalu lepas sembahyang dia buat urusan dunia lah pula. Urusan sembahyang dah selesai, dia buat urusan dunia, dia pergi cari rezeki, dia berurusan dengan orang dalam buat apa semua, sentiasa dia dalam ingatan dengan Allah. Bila dia berhadapan dengan keji dan munkar, dia mampu menolak perbuatan keji dan munkar. Sebab apa? Baru tadi berjanji dengan Allah dalam sembahyang subuh. Nah, kalau pukul 9 dia berhadapan, bila pagi berhadapan dengan peluang melakukan dosa-dosa, masih ingat lagi. Tadi baru janji dengan Allah subuh tadi. Nah, pukul 9, pukul 10, pukul 11 ingat. Tapi manusia dia lupa. Lama-lama dia lupa dengan janji dia. Lalu pukul 12, pukul 1 dia tak apa nak ingat mana dah, kurang dah. Sambung lagi. Ada satu lagi kefarduan untuk solat pada solat dan pada setiap orang. Dia ada sekali lagi pula janji. Serupa je janji masa subuh tadi. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang tadi lepas dah. Ketika dia nak cari makan sebelah pagi tadi, selesai dah. Dia ketika ada peluang nak buat benda keji dan munkar, harap-harap dapatlah dia ingat kepada Allah, lalu mampu dia tolak. Tapi tengah hari ini dia dah pudar, dia kena refresh balik dia punya ingatan dia kepada Allah. Sebab tu ada satu lagi solat pula tu, satu setengah. Jadi dia pun
sembahyang, ingat balik, refresh balik dia punya ingatan kepada Allah. Balik selepas daripada sembahyang, dia buat urusan cari dunia pula, pergi cari rezeki lagi, dia buat urusan bekerja lah, urus itu ini. Dalam pada tu, jika dia bertembung dengan peluang-peluang kejahatan, keji dan munkar, ingatan dia kepada Allah masih kuat. Sebab baru zuhur tadi ya. Baru zuhur tadi dia baru duduk berjanji dengan Allah. Jadi datang tu, lepas tu buat lagi, dia mampu tolak, mampu menolak perbuatan keji dan munkar. Datang pula waktu asar, sembahyang pula. Lepas salat, dia pergi cari gigi lagi, buat urusan lagi ke dunia ada, buat urusan itu ini. Jadi dia mampu lagi tolak benda-benda yang dosa, keji, munkar. Datang pula sembahyang maghrib, kemudian datang sembahyang isya. Lepas sembahyang isya habis. Kenapa di siang hari banyak solat, di waktu malam tak ada solat? Selepas sembahyang isya tu sampai sembahyang subuh tu 9 jam tak ada sembahyang lagi dah yang fardu. Siang hari time kita sibuk dengan urusan dunia, time tu kita banyak solat. Sebelum siang hari, dekat-dekat dengan siang hari, subuh tidak sembahyang, tengah hari sembahyang pula sekali, zuhur, petang asar, lewat petang maghrib, start malam isya. Malam relax sungguh, tak ada kewajipan kefarduan. Sebabnya objektif atau matlamatnya atau hikmahnya adalah malam hari kebanyakan, sebahagian besar peratus manusia bila malam hari dia berehat, dia tidur. Jadi tidur manusia ini tidak memberi risiko kepadanya untuk perbuatan keji dan munkar. Dah tidur. Kalau terbuat benda keji dan munkar pun dalam mimpi, tak masalah. Jadi risiko melakukan dosa dan keji dan munkar itu sangat sedikit bila masa manusia ini tidur berehat. Tidak ada kefarduan. Bila yang manusia banyak kemungkinan untuk berdepan dengan keji, berdosa, keji, munkar, masa dia berurusan dengan orang. Jadi sebelum dia berurusan, subuh kena sembahyang, tengah hari dia kena refresh lagi, petang dia kena refresh lagi. Sebab waktu tu waktu orang berurusan. Itu dia objektif maklumat solat. Setelah kita tadabbur baru kita nampak. Itu dia tadabbur, nak cerita tadabbur dulu. Jadi tadabbur ni dia tak boleh lah dalam masa singkat. Kena tengok, mendalam, kena baca, kena tengok, faham banyak benda. Jadi baru kita nampak itu dia punya matlamat dia besar sekali, peranan solat. Dan baru kita nampak sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran berkenaan dengan solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah manusia daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Baru nampak. Kalau tidak kita kata ada ramai ada orang sembahyang tapi tak elok. Tak ada buat dosa juga. Buat dosa besar. Fahsya' wal munkar ni dosa besar. Maknanya kecil-kecil itu boleh berlaku lagi, dosa-dosa kecil. Besar ni dia boleh menghalang dosa besar. Tapi sembahyang yang macam mana? Yang tadilah, yang faham objektifnya, yang faham matlamatnya, yang faham apa yang nak dicapai daripada ibadah solat. Sembahyang yang hanya membaca sekadar dia tahu hukum hakam sembahyang saja, tetapi tak tahu wujud pakal dia, objektif matlamat bagi, tidak beri kesan yang maksimum. Itu tadabbur daripada satu suruhan Allah dalam Al-Quran. Tengok mendalam sampai ke
Sebab itu dia menjadi suatu ibadah yang tonggak dalam agama, tiang kepada agama lah. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang kepada agama. Faman tarakaha, siapa-siapa yang meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama. Mau kita faham hadis-hadis berkait-kait dengan ayat Al-Quran tadi, baru dapat difahami dengan mendalam. Ini maksud tadabbur. Jadi begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Ini baru berkaitan dengan salat. Jadi dia tadabburnya ambil masa yang banyak. Waqad bayyana nazarullah subhanahu wa ta'ala annahu lam yunzilhu illa litadabbur ayatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahawa Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini adalah untuk ditadabbur, makna-maknanya. Allah berfirman di dalam surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini diturunkan kepada Muhammad, mubarakun, sebuah kitab yang diberkati, liyadabbaru ayat, untuk ditadabburkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk diambil ingatan oleh orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Jadi di dalam diperhalusi ya, ayat-ayatnya diperhalusi. Tuan-tuan, bila kita tadabbur lagi, proses tadabbur ini dia ambil masa, tetapi menarik. Bila kita jumpa dengan intipati yang dikehendaki daripadanya, terdapat sangat menarik. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala suruh orang beriman supaya melakukan menginfakkan harta, bersedekah dan juga berzakat. Ada tujuannya juga. Lalu ditadabbur gitu, bahawa kita akan nampak, oh mustahak sangat tadabbur, mustahak sangat zakat ni. Nah, mustahak sangat zakat. Kita nampak macam benda yang biasa, keluar duit sikit je daripada harta yang kita ada, itu sedikit. Tapi bila dia terkumpul jadi banyak, dia dapat membantu ramai orang, sehingga jika dia diurus dengan baik, dia boleh menyelesaikan masalah yang besar kepada umat. Kerana ekonomi ini adalah salah satu daripada masalah besar yang sangat besar. Kalau kita mentadbir, tuan-tuan lebih berpengalaman dalam urusan pentadbiran dalam bekerja semua. Tak ada keuangan, masalah nombor satu sekali ya, dalam pentadbiran. Nak beli pek kat pejabat pun tak boleh. Nah, kalau tak ada, benda paling mustahil. Sebab itu ia diwajibkan. Bahkan Nabi SAW, sahabat Rasulullah yang nampak kepentingan bayar zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq nak bakar rumah orang yang yang tak bayar zakat, memerangi. Abu Bakar memerangi, nak lawan lah golongan yang tak mahu bayar zakat. Bukan ia sangat mustahil. Barulah kita nampak sebab apa dia menjadi rukun dalam agama. Rukun dalam agama. Ini kesan bila kita dapat tahu setelah tadabbur ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, dalam surah yang lain, surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tadabbur Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi
sekiranya Al-Quran ini bukan daripada Allah, nescaya mereka akan dapati padanya terdapat perbezaan ataupun khilaf yang sangat banyak dalam Al-Quran, percanggahan yang banyak. Kalaulah Al-Quran ini bukan daripada Allah, maka tadaburlah. Oleh kerana ianya daripada Allah, kita akan dapati kesinambungan daripada suruhan ini dengan suruhan ini dengan suruhan ini, ada matlamat, dan kita akan jumpa hikmah-hikmahnya. Afala yatadabbaruna al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka itu tadabbur Al-Quran, ataupun di atas hati-hati mereka itu telah ada kunci-kuncinya. Allah menyifatkan orang yang tidak tadabbur Al-Quran ini seperti orang yang terkunci hatinya. Baik. Warawa Ibnu Abdul Bar fi Jami' al-Ilm an Ali radhiyallahu anhu ala la khaira fi ibadatin laysa fiha tafaqquh wala fi 'ilmin laysa bihi tafahum wala fi qira'atin laysa fiha tadabbur. Ali radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada padanya kefahaman, wala fi 'ilmin, dan tidak ada kebaikan juga pada ilmu yang tidak ada padanya kefahaman, wala fi qiraah, dan tidak ada kebaikan pada tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran yang laisa fiha tadabbur, yang tidak ada padanya tadabbur. Kata Ali, tidak ada kebaikan juga pada bacaan yang tidak ada padanya tadabbur. Berkata Ibnu Abbas lagi, Ibnu Abbas pula berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la an aqra idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan wal qari'ah atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Baqarah wa Ali Imran tahzira. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata pada dia membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha dan membaca surah dan membaca Al-Qari'ah, surah itulah surah Al-Qari'ah itu, baca kedua-dua surah itu, dan aku mentadabbur kedua-duanya, lebih aku cintai daripada aku membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah, Ali Imran kan panjang, lebih aku cintai daripada baca Al-Baqarah dan Ali Imran, tapi baca saja. Wah, maknanya dia bagi tahu apa? Surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah itu kan pendek. Kedua-dua surah itu lebih aku suka kalau baca dan tadabbur. Meskipun pendek maksudnya. Surah itu pendek aja, tapi baca dengan tadabbur lebih aku cintai berbanding dengan aku baca surah yang panjang tapi tak tadabbur apa-apa, baca saja. Al-Baqarah kan panjang, 2 juzuk setengah, campur pula Ali Imran lagi panjang juga. Nampak macam bagus kan baca Quran banyak. Ali sebenarnya Ibn Abbas kata, aku baca dua pendek ni bersama dengan tadabbur lebih aku suka daripada baca yang panjang tu tapi baca saja. Baik, ini menunjukkan, dia nak menunjukkan apa? Dia nak menunjukkan kepentingan tadabbur, kemaslahatan tadabbur yang bawa kepada faham
Karena faham itu lebih membawa lebih dekat kepada kebenaran. Baca tapi tak faham, tengok saja gitu je, lebih pada tajwidnya saja, makhrajnya saja, kemudian kosong. Dia bukanlah sia-sia, kita tak kata sia-sia, tetapi banyak kerugian kerana hikmah di dalamnya tidak diambil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya sekadar itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Bawa tajuk hikmah tadabbur Al-Quran. Di bawah tajuk besarnya ialah adab dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.